Assalamualaikum dan saya Aziza Nak Alam dan ini pastikan sahih edisi Isnin 10 Mei 2021. Dan antara yang menarik hari ini, waspada laman sesawang mirip laman rasmi Bantuan Prihatin Rakyat dan sistem wakaf tunai. Mudahkan urusan secara dalam talian. Kita mulakan hari ini dengan berita viral. Baik, orang ramai diminta agar berwaspada dengan laman sesawang yang dikatakan mirip dengan laman rasmi Bantuan Prihatin Rakyat BPR, dan menurut kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM, pihaknya menafikan kandungan WhatsApp yang kini sedang tular mengenai laman sesawang itu. Justru penerima BPR disarankan merujuk kepada sumber-sumber rasmi dan tidak memberikan maklumat kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Juga Jabatan Imigresen Malaysia JIM menafikan kesahihan mesej tular berkaitan pas lawatan atau balik kepada warga negara Malaysia ke Malaysia sepanjang tempoh sepanjang PKP dan PKPP disekat. JIM menegaskan ia adalah tidak benar dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Orang ramai disarankan agar tidak menyebarkan maklumat sedemikian yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan rakyat. Baik, ini adalah makluman penting untuk orang ramai. Untuk makluman, vaksin AstraZeneca adalah selamat untuk warga emas. Dan menurut satu infografik oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKM, bermula 19 April tahun ini, vaksin AstraZeneca adalah sesuai dan mula digunakan bagi fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi golongan 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai komorbiditi. Sementara itu, bagi penerima golongan usia 18 hingga 40 tahun, syaur penggunaan vaksin ini akan disesuaikan semula selepas penelitian data daripada negara lain. Dan setakat ini Malaysia telah menerima 268,000 dos vaksin AstraZeneca yang diperolehi melalui fasiliti COVAX, dan pemilihan AstraZeneca juga melibatkan 22 pakar daripada pelbagai disiplin dan telah menyertai panel JKK-PCV. Juga Polis Kuala Selangor telah memesan satu video klip berdurasi 1 minit yang telah tular melalui media sosial dan menunjukkan orang ramai berkumpul seperti tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bertempat di Kuil Jalan Bukit Cerakah Jeram. Dan sehubungan itu, pihak polis telah membuka kertas siasatan dan akan memanggil penganjur berkaitan isu pematuhan SOP majlis di kuil tersebut. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan Peraturan 19 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Pihak polis juga akan terus meningkatkan rondaan dan pemantauan di semua lokasi bagi memastikan SOP yang telah digariskan oleh MKN dilaksanakan dengan baik. Juga dalam perkembangan yang berkaitan, Polis Kontinen Selangor turut mengesan satu video klip berdurasi 19 yang tular di media sosial yang didakwa oleh sesetengah pihak telah berlaku di JM Klang atau di Kompleks PKNS Shah Alam. Video tersebut menunjukkan orang ramai berada dalam keadaan berpusu-pusu serta tidak mematuhi SOP PKP. Dan sehubungan itu, Polis Kontinen Selangor menafikan video yang tular seperti didakwa. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Selangor, hasil penelitian yang dibuat melalui perbandingan tempat di premis mendapati ia berbeza sama sekali dengan fizikal kedua premis yang dikatakan. Dan selain itu, pemantauan yang dilakukan mendapati tiada sebarang pelanggaran pematuhan SOP PKP oleh orang ramai seperti yang didakwa. Juga bagi penerima Bantuan Prihatin Rakyat BPR Fasa 2, mereka boleh membuat semakan status kelulusan BPR mulai 5 Mei di portal rasmi BPR, bpr.hasil.gov.my, dan tarikh pembayaran melalui akaun bank akan dibuat mulai 7 Mei secara berperingkat ke akaun bank penerima yang telah didaftarkan. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank, tuntutan pembayaran boleh dilakukan mulai 17 Mei di cawangan bank Simpanan Nasional BSN. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM memaklumkan pembayar cukai individu
yang mempunyai punca pendapatan penggajian atau makan gaji masih boleh mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP mereka melalui kaedah e-filing selewat-lewatnya pada 15 Mei depan. LHDNM dalam satu kenyataan berkata, namun demikian pembayar cukai individu yang mempunyai hanya satu punca pendapatan penggajian telah membuat potongan cukai bulanan PCP boleh memilih untuk tidak mengemukakan BNCP tersebut kepada LHDNM. Bagi menjelaskan layanan cukai ke atas cukai muktamad pula, LHDNM akan menerbit dan membuat naik kota amalan cukai muktamad ke portal rasmi LHDNM serta boleh dicapai menerima patan hasil.gov.my. Baik, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pelbagai tahap yang diumumkan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baru-baru ini, bekalan darah di Pusat Darah Negara dan beberapa tabung darah negeri terjejas dan bakal menyusut dengan ketara ekoran pembatalan kempen derma darah serta penurunan jumlah penderma darah yang tampil akibat kegusaran dijangkiti COVID-19. Pusat Derma Darah menyeru penderma darah untuk hadir menderma di Pusat Pendermaan Darah Statik dan di kempen derma darah yang masih berjalan. Untuk maklumat lanjut berkaitan pendermaan darah semasa PKP, orang ramai boleh layari laman sesawang Pusat Darah Negara pdn.gov.my atau melalui Facebook Pusat Darah Negara. Baik, ini adalah langkah bagi mereka yang ingin menderma darah sepanjang PKP 3.0 dan langkah terlibat adalah dengan membawa buku merah atau kad pendermaan darah, dan selain itu anda juga boleh mengisi dan mencetak borang online menderma darah atau boleh mendapatkan slip temu janji pendermaan darah. Dan untuk maklumat pendermaan darah kepada pesakit sentiasa diperlukan. Sebanyak 2,000 beg darah diperlukan oleh pesakit setiap hari di seluruh Malaysia. Ini adalah antara syarat-syarat lawatan khas keluarga penghuni sempena Aidilfitri hingga 15 hingga 19 Mei 2021. Dan syaratnya adalah seseorang penghuni hanya dibenarkan untuk menerima sekali sahaja lawatan daripada keluarga dan lawatan hanya dibenarkan kepada pelawat yang membuat temu janji sahaja. Dan selain itu, pihak penjara akan menetapkan tarikh dan sesi perjumpaan selepas tempahan dibuat. Dan masa perjumpaan adalah maksimum selama 30 minit yang turut bergantung kepada situasi penjara berkaitan. Dan selain itu, hanya 2 orang pelawat sahaja dibenarkan dalam kalangan keluarga yang telah ditetapkan oleh pihak penjara. Baik, pastikan saya berehat seketika, kita akan kembali lagi lepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Ini adalah pemakluman jumlah kes terbaru bagi kes COVID-19 di Malaysia. Pada hari ini, jumlah kes baru dilaporkan sebanyak 3,807 mangsa. Dan mengikut pecahan kes, Selangor pada 1,149, Kuala Lumpur sebanyak 320 kes dan Johor 257 kes. Dan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 444,484 kes. Baik, kita teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Sebanyak 16 juta hasil wakaf tunai telah dimanfaatkan dalam pembangunan menambah kelengkapan hospital serta membekalkan bekalan air bersih kepada penduduk luar bandar. Justru Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah menggalakkan lebih ramai umat Islam berwakaf sebagai tunai. Apabila kerajaan dalam pembentangan bajet pada Disember Parlimen, Disember tahun lepas juga melancarkan Pelan Induk Wakaf Nasional, dan itu merupakan satu perkara keseriusan yang tinggi daripada kerajaan sebenarnya untuk membangun wakaf negara kita ini. Dan kemudian selepas daripada itu kita juga sedang menggerakkan Yayasan Wakaf Malaysia, terutamanya sedang menggerakkan banyak dana wakaf tunai. Jadi saya melihat ini, sebab itu maksud saya tadi, inilah gelombang baru. Juga di sebalik harga getah seluruh dunia yang tidak menentu, Lembaga Getah Malaysia LGM melalui projek transformasi perusahaan industri getah akan memberi tumpuan kepada penghasilan getah. KRIP dan Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi bersedia menyalurkan geran sebanyak RM6 juta menerusi 20 koperasi pekebun getah seluruh negara bagi menyediakan mesin getah KRIP.
Bergantung pada KJK. Selalunya kalau getah skrap, KJK dia 50%. Kalau harga katalah RM2.8. Kalau getah katalah kita letak harga getah RM6. Dengan KJK 50%, harga getah skrap ialah hanya RM3. Tapi bila kita buat getah kerip, KJK dia boleh menjangkau sehingga 90%. Maknanya 90 kali 6 RM4.80. Itu beza harga dia berbanding dengan getah 14. Juga pihak polis menubuhkan 91 pasukan pemantau pematuhan SOP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, khususnya lokasi tumpuan orang ramai. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, berkata aktiviti penguatkuasaan itu turut melibatkan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA. Semua agensi ini melibatkan sekurang-kurangnya 1,200 sumber manusia untuk melaksanakan operasi mereka. Jadi tujuan utama dia adalah untuk memberi peringatan. Saya sebut tadi, lagi dan lagi. Jadi kompaun ini dia akan datang mungkin nombor 3, nombor 4. Selepas kita dapati bahawa masyarakat ramai mengambil sikap sambil lewa ataupun tidak bertanggungjawab. Itu kita akan akan keluarkan kompaun lah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan terhadap rantaian bekalan bakaran barangan berikutan penutupan Pasar Borong Kuala Lumpur bermula semalam dan hingga 16 Mei. Menteri Datuk Seri Alexander Nanta Linggi memaklumkan pihaknya akan menilai situasi bagi memastikan bekalan barangan mencukupi selain harga barang juga tidak terjejas menjelang Aidilfitri. Menerusi kenyataan, KPDN HEP akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan juga persatuan-persatuan peniaga yang terlibat dalam isu ini. Usahawan tempatan terutama pengusaha kecil sederhana PKS perlu berani mengadaptasi teknologi terkini dengan bertukar kepada modal perniagaan secara digital ataupun menggunakan platform e-dagang. Kita juga telah membuat kajian sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Mula-mula apabila sebelum kita membuat norma baru ni, langganan peratusan daripada online ialah 19.23% saja. Tetapi setakat ini kajian yang kita dapat sudah sampai hampir 3 kali ganda, iaitu 57.74% langganan itu menerusi online. Dan pembayaran juga mereka dah minat supaya membayar secara online mengikut kajian iaitu 62% yang minat untuk bayar online. Mana-mana anggota polis diingatkan agar sentiasa mematuhi garis panduan penggunaan dan pengendalian senjata api bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani berkata senjata api yang dibekalkan hanya untuk situasi yang memerlukan demi keselamatan. Ini merupakan satu pantang larang utama dalam pengendalian senjata api. Tidak boleh senjata api itu dikeluarkan, ditunjuk-tunjuk, diacu-acukan tanpa sebarang sebab yang munasabah. Ia akan sentiasa dalam dua keadaan, tersimpan di stor senjata atau semasa ia dibawa keluar, disarungkan di holster sepanjang masa jika tidak ada keperluan untuk digunakan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendakwa vaksin mungkin tidak berkesan terhadap varian COVID-19 di India sekaligus menyebabkan bencana wabak di negara itu. Ketua Saintis WHO Swaminathan berkata ciri epidemiologi disaksikan di India ketika ini menunjukkan ia varian yang sangat pantas tersebar.
Juga Yayasan Wakaf Malaysia menyumbang 30 peralatan hospital bernilai RM496,500 kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan Pahang. Ia sumbangan kali ketiga yayasan itu selepas Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang dan Hospital Sungai Buloh. Menurut Naib Pengurusi Yayasan Wakaf Malaysia Ruslan Said, sumbangan itu daripada dana diwakafkan orang ramai kepada pihak yayasan, manakala pemilihan hospital ditentukan Kementerian Kesihatan KKM. Jelasnya kesedaran masyarakat untuk berwakaf kini semakin tinggi dalam memastikan keperluan masyarakat dapat dinikmati bersama. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perlis mengesan tindakan pihak pengusaha dan pemandu lori yang membawa muatan secara berlebihan, terutamanya pada waktu sahur. Sebanyak 6 buah lori berjaya ditahan di Jalan Kuala Perlis, Changloi dalam operasi tutup awal pagi semalam atas kesalahan tersebut. Dan pengarah JPJ Negeri Fatimah Muhammad Ali Piah memaklumkan perbuatan tidak bertanggungjawab pengusaha dan pemandu lori dikesan bahagian penguatkuasa JPJ Negeri. Berdasarkan maklumat risikan, pihaknya telah menjalankan ops tutup yang mensasarkan kenderaan perdagangan seperti lori yang membawa muatan secara berlebihan atau membawa muatan secara berbahaya kepada pengguna jalan raya. Juga polis menambah 31 sekatan jalan raya di seluruh negeri susulan semua aktiviti rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran di seluruh negara tidak dibenarkan berkuatkuasa hari ini sehingga 6 Jun ini. Ia membabitkan penugasan seramai 620 orang pegawai dan anggota polis. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farida Latrash Wahid berkata dengan penambahan itu ia akan menjadikan jumlah keseluruhan SJR sebanyak 58 dengan kekuatan 933 anggota. Baik, kita akan teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Pengguna yang tidak berpuas hati dengan urus niaga yang dijalankan boleh mengemukakan aduan melalui aplikasi EZEDU yang dibangunkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Pengguna hanya perlu telefon pintar yang menggunakan sistem operasi Android dan memuat turun aplikasi EZEDU daripada Play Store secara percuma untuk memfailkan aduan serta membuat naik gambar atau dokumen seperti resit pembelian dan barang yang dibeli untuk menyokong aduan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata tempoh yang diambil bagi menyiasat sesuatu aduan tertakluk kepada tahap kompleksiti aduan tersebut dan maklum balas mengenai hasil siasatan akan dimaklumkan kepada pengadu dalam tempoh 21 hari bekerja. Baik, polis mengesan pengguna jalan raya menggunakan pelbagai alasan tidak munasabah seperti menghantar baju dan kuih raya untuk membolehkan mereka merentas daerah dan negeri tanpa surat kebenaran. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Wahid Hamid berkata pihaknya tidak mengenakan kompaun, sebaliknya mengarahkan individu terlibat untuk berpatah balik. Dia berkata bagi pemandu yang ingkar tindakan kompaun akan dikenakan serta-merta tanpa kompromi. Baik, pastikan saya berehat lagi. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama. Pastikan saya kita akan teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif bersama Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan tajuk Situasi Semasa SOP PKP hari ini jam 9 malam. Baik, permohonan MyKad 12 tahun kini boleh dilakukan secara dalam talian. Permohonan boleh dilakukan dengan mengimbas kod QR atau layari web 12tahun.gpn.gov.my. Juga pertandingan gegar pidato Piala Pusingan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tahun 2021 dan penjawat awam adalah diundang untuk menyertai pertandingan ini. Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Jabatan Perkhidmatan Awam akan menganjurkan pertandingan gegar pidato Piala Pusingan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA buat kali ke-6 pada tahun 2021 dan tarikh saringan adalah pada 5 April hingga 10 Jun 2021 atau 150 peserta awal dan tarikh pertandingan ialah pada 19 Ogos 2021 iaitu pada hari Khamis dan tempat pertandingan adalah di Dewan Seri Baiduri Intan Bukit Kiara.
Juga program penempatan silang ataupun cross fertilization program PCF dan permohonan bagi cross fertilization program PCF dibuka mulai 7 Mei 2021 hingga 4 Jun 2021. Baik, program PCF bertujuan memberi pendedahan pengetahuan dan kemahiran baharu dalam bidang-bidang strategik seperti pengurusan sumber manusia ataupun human resource management, perancangan kewangan, financial planning, perolehan dan pembiayaan projek procurement and project financing, komunikasi korporat, pengurusan projek dan sebagainya. Di atas permintaan ramai, pertandingan logo VC Sukan Negara 2030 akan dilanjutkan sehingga 31 Mei 2021. Penyertaan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia dan tertakluk kepada terma dan syarat. Hantarkan penyertaan anda di info@vsn2030.my dan subjek email pertandingan logo VC Sukan Negara 2030. Baik, pusingan kedua bagi pertandingan fotografi akan dilakukan pada minggu kedua iaitu pada 8 Mei hingga 14 Mei 2021 dan peluang untuk anda mempamerkan gambar-gambar kreatif melalui pertandingan fotografi bangkit kembali sempena Hari Belia Negara 2021 dan hanya untuk belia Malaysia berumur 15 hingga 40 tahun sahaja. Dan hantar gambar anda yang paling kreatif menempati tema bangkit kembali yang membawa maksud mengenai apa sahaja mesej positif dan membina selamat kita negara mengharungi pandemik COVID-19 dan hadiah mingguan adalah menarik iaitu sebanyak RM100 akan diberikan kepada 5 pemenang dan hadiah utama iaitu hadiah pertama sebanyak RM700 dan hadiah kedua sebanyak RM500 dan ketiga sebanyak RM300 dan tempoh pertandingan mulai 1 Mei hingga 28 Mei 2021. Baik, seterusnya tawaran fellow NGO bersama Gerakan Belia 4B Malaysia berpusat di Kuala Lumpur. Anda berminat dalam bidang kesukarelawan dan pembangunan belia. Anda kreatif dan ada idea-idea segar serta menarik. Jom sertai Gerakan Belia 4B Malaysia di bawah program Skim Perantis Nasional selama tempoh 6 bulan. Ia terbuka kepada belia yang berkelayakan dan berminat mencari pengalaman dalam bidang pengurusan organisasi ataupun persatuan dan sila hantarkan resume anda ke gb4bm@belia4b.com.my. Baik, perkongsian tadi mengakhiri. Pastikan sahih untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 4.30 petang di saluran berita RTM Live Review 1, 2, 3. Dengan itu, saya Azizan Al-Alam. Assalamualaikum.